Dan sekiranya kita guna teknik analisis pun, kita perhatikan banyak sangat teknik sebenarnya. Jadi kena understand, apakah you punya dalam konsep mengenapasi trend? Bagaimana you nak imbang di antara kuasa bull dan bear? Dalam konteks kita biasa. Hai, Assalamualaikum. Saya Jero Azrul dan kali ini bertemu dalam tutorial siri video pendek untuk khusus anda memahami aplikasi dan mendapatkan hasil dalam kita punya contract for different, fokus kepada underlying asset seperti forex, commodity metals dan sebagainya. Antara perkara yang sangat penting yang saya selalu tekankan dalam road to FTT ialah mengenai konsep yang dipanggil iaitu kita punya three pillars. So three pillars ialah bermaksud ialah kita sesuatu yang kita kena pegang walau apa saja pun berlaku, kita kena pegang three pillars tersebut. Dan apakah three pillars tersebut? Three pillars merupakan satu tiang di mana ialah kalau ada apa-apa berlaku kita pegang tiang tu. Jadi kita takkan goyang. Benda ni akan sebenarnya menyelamatkan kita untuk jangka masa panjang dan juga jangka masa pendek. Ini kerana ramai trader sebenarnya tidak ada pegangan yang tetap. Contohnya lah masalah yang berlaku bila timbul, dia tidak tahu macam mana nak react. Sepatutnya kita dah ada intention, kita sebenarnya dah anticipate apa yang berlaku. Jadi mari kita bicarakan apakah sebenarnya yang pertama. Ada 3 pilar utama dalam FTT. Yang pertama ialah kita kena faham, itu konsep dipanggil iaitu imbangan ataupun balance di antara imbangan bull dan bear. Imbangan kuasa, okay, bull dan bear. Bull dan bear. Okay, kenapa saya sebut perkataan bull dan bear? Ini kerana salah satu perkara yang kita tak faham dan juga tak jelas ialah mengenai pasti trend. So trend ini sebenarnya dikuasai oleh bull ataupun bear. Bull bermaksud ialah uptrend, bear bermaksud ialah downtrend. Dan kalau kita faham konsep bull dan bear ini bermaksud ialah kita kena faham satu lagi ialah kaitan dengan multi time frame. Mungkin monthly, weekly dan juga daily menuju arah yang berlainan, arah uptrend ataupun mungkin arah yang sama, arah uptrend dan downtrend. Kan? Jadi mungkin juga ialah berkaitan dia dengan time frame kecil iaitu H1, H4 daily sama arah tapi weekly, daily berada resistant. So, jadi definisi untuk memahami imbangan bull dan bear ialah mengetahui apakah majority trend yang kita nampak berdasarkan time frame tersebut. Dan ini juga tricky guys kerana iaitu setiap kali kita trading kita menggunakan technical analysis ataupun kita menggunakan fundamental analysis ataupun kita menggunakan sentiment ataupun ketiga-tiganya ataupun salah satu. Dan sekiranya kita guna technical analysis pun kita perhatikan banyak sangat teknik sebenarnya. Jadi kena understand apakah you punya dalam konsep mengenapasi trend. Bagaimana you nak imbang di antara kuasa bull dan bear. Dalam konteks kita biasanya kita gunakan ialah mapping. Di mana kita gunakan top down analysis dan juga down to top analysis. Jadi kita dapat kena pasti di manakah sebenarnya trend yang berada dan secara tak langsung kita embedkan, kita masukkan kita punya PVM dan sekaligus memasukkan kita punya money management membentuk trading framework kita yang kita boleh measure dan dapat result at the end of the day. Okey, yang kedua, yang kita kena faham ialah disiplin dalam execution. Execution apa? Execution kita punya trading plan ataupun PVM ataupun trading framework kita. Jadi yang kedua ni adalah benda yang sangat kritikal guys. Kerana ramai orang sebenarnya tak dapat result bila dia tukar. Contohnya bila dia ada satu PVM, kemudian dia trade PVM yang lain. Kerana bila you guna PVM yang lain, sudah tentu matrix kepada PVM itu berlainan. Kita kena faham setiap PVM tu ada matrix dan matrix kepada PVM, matrix juga ialah berlaku pada PVM tersebut. Contohnya dua PVM berbeza adalah matrix yang berlainan. Kita mungkin tak dapat result guys kalau kita saling tukar-tukar, kerana kalau kita saling tukar dah tentu kita punya matrix, maksudnya gabungan antara parameter variable kita akan berlainan. Jadi saya nampak ini satu masalah yang utama sebenarnya yang berlaku kepada kebanyakan student. Kadang-kadang yang tak berapa dapat result tu pasal dia selalu tukar. Tukar setup, tukar trading plan dan contohnya alih TP, kan alih take profit, dan ini sebenarnya mengganggu. Sepatutnya kita ada very specific trading framework yang kita buat ulang-ulang dan dia akan memberi kesan frekuensi dan frekuensi dia akan memberi statistik untuk kita kena pasti iaitu salah satunya apakah risk reward ratio dia, apakah dia punya risk reward assessment dia dan apakah sebenarnya result yang kita dapat daripada hasil ulangan frekuensi tersebut. Ini sangat penting, you perlukan statistik guys. Okey, yang ketiga yang kita tekankan ialah ini adalah sangat kira penting, emotion. Satu lah emotion bila high. Okey, jangan high bila profit. Okey, bila profit. Okey, yang kedua ialah jangan kita depress. Okey, bila kita loss. Ini sangat penting. So, contohnya kita dah profit. Biasanya orang yang profit berterusan ni dia jadi timbul keyakinan. Keyakinan yang melampau-lampau dipanggil ialah iaitu sangat confident lah ataupun overconfident. Kan melampau-lampau confident dia pasal dia dah menang 10 kali. Dah sekali dia ambil tidak cakna ataupun tidak peduli, patah balik nombor, dia kurang disiplin balik. Iaitu contohnya sepatutnya tunggu entry. Alah, nanti dia naik lah. Kan, buy je dulu sebab dah terbiasa. Sedangkan masa ditukar itu mungkin berlaku risk of ruin yang teruk. Maksudnya drawdown berlaku kat situ.
Kan sebab kadang-kadang market ni dia tidak ikut kita. Dia market ni always kadang ikut kita, kadang tak ikut kita. Dan sangat penting ketika dalam aktiviti ialah you fokus kepada apa yang nak buat ketika market tidak ikut kita, guys. Alright. So jadi contohnya lah bila overtrade. Jadi dah dapat dia overtrade. Ini juga akan kill you. Overtrade always kill, guys. Okay. Dan pada sama juga satu lagi saya kata ialah overconfident. Overconfident campur trade, dia akan menjadi double trouble. Ada masalah besar. Kan? Ini kena ingat. Sebab market ni sebenarnya dari segi konsep dia, market ni sebenarnya ialah dia adalah, pada saya lah, dia adalah random. Kan? Dan kedua ialah dia adalah high diversity. Dia akan cari cara untuk kalahkan kita. Apa yang kalahkan kita tu bukan market tu, iaitu di mana behavior trader lain seluruh dunia yang membentuk kepada sistem belief bagaimana dia trading, dan ini mengalahkan kita sendiri. Ibarat diri sendiri yang mengalahkan diri kita. So kena pasti, jangan ialah kita bila kita profit kita high, kita profit kita relax je. Okey, yang kedua ialah yang saya katakan lah, apakah yang maksudnya lah, kalau kita loss, jangan depress, jangan tertekan. Kalau ikut kajian ni, fear of losing adalah fear nombor 1. Okay, fear of losing nombor 1. Fear nombor 2 ialah dia rasa not good enough. Dan fear nombor 3 ialah, iaitu dia kata never get it. Aku takkan dapat. Kan? Jadi fear nombor 1, fear of losing. Jadi kadang-kadang kita tak move dalam hidup kita pasal kita fear of losing. Kadang-kadang kita tak menyedari benda tu berharga. Bila kita dah start loss, baru kita rasa berharga. Kan kita patut aku buat benda ni, patut benda ni. So fear of losing adalah fear nombor 1 mengikut psikologi. Jadi apa saya maksudkan ialah kalau you mengalami fear, dan ikut dalam buku iaitu Benjamin Graham dalam Value Investing mengatakan ialah fear ni, menurut kajian juga menurut kajian, fear ni sebenarnya pain dia 2 kali ganda daripada you punya pleasure. So pleasure ni dia akan mengalami euphoria, best or not, tapi bila you fear 2 kali ganda kesan ni. Maksudnya yang ni power dia 1 dos, yang ni power 2 dos. 2 dos pada pain tu. Jadi you bayangkan kalau you lost, guys. So bila you lost, you akan pain 2 kali ganda dan you akan depressed. So apa yang berlaku semasa depressed? Satu ialah you akan nak balas dendam, revenge. Dan kena ingat apa saya kongsikan, ini ialah revenge always kill. Revenge always kill. So apa nak buat, coach? Move on, terima reality, accept dan buat tindakan yang sepatutnya. Move on. Move on bermaksud ialah kita move je lah. Kita jangan fikir panjang. Jadi you kena pasti benda ni. Sebab benda ni akan membantu you dari segi jangka masa pendek, jangka sepanjang. Sekiranya you mengalami loss, you kena bertenang. Kan ambil masa. Take time, tak apa. Sebab ramai orang sebenarnya kalah dekat sini, guys. Ramai orang sebenarnya tidak faham. Ramai orang sebenarnya ialah overtrade. Kan? Bila profit, dan pada sama juga dia overconfident bila profit, dan bila dia loss, apa yang berlaku pada dia akan nak balas dendam, revenge. Dan dengan revenge apa? Dia guna lot lebih besar. Dia depo lagi dan sebagainya. Sama juga ialah bila you dah floating banyak, kadang-kadang kita tak cut loss pasal kita takut nak loss. So apa berlaku ialah kita depress, kita tertekan. Ini sebenarnya menjadikan kita beberapa benda yang menyebabkan yang dipanggil emotion disorientation. Emotion disorientation bermaksud ialah you tak setting objektif you, tak setting expectation you kepada meet apa yang you patut buat. Dan kadang-kadang orang kata kan, just satu tips sebelum saya habiskan ialah macam mana nak bahagia, macam mana kita nak content dengan apa kita ada ialah lower your expectation. Alright, jangan expect too much. Bukan bermaksud kita tak bersemangat, lower expectation, tapi sebab kita faham apa yang berlaku tu akan jadikan lebih baik untuk kita. Alright, jumpa lagi. Please komen kat bawah ni apa you learn daripada 3 pillars kita. Adakah you gunakan atau tidak, dan mana yang paling penting untuk you. Jumpa lagi.